Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Ustazah nak kongsikan satu ilmu yang berharga, ilmu yang menariklah, ilmu baru untuk kita upgrade lagi solat kita insya-Allah. Okey. Boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah baca doa dulu. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. InsyaAllah hari ini Ustazah akan kongsikan berkenaan dengan tasbih-tasbih yang kita baca ketika dalam solat. Yang dalam solat, bacaan tasbih yang kita baca adalah ketika rukuk dan sujud. Kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih ketika rukuk. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ketika sujud. Tapi tahukah tahukah anda sebenarnya ada banyak lagi version-version bacaan tambahan yang Rasulullah baca dalam rukuk dan sujud selain bacaan yang kita baca selama ni. Jadi kebanyakan kita daripada kecil sampai besar baca bacaan yang sama je dalam solat. Sebab itulah kurangnya penghayatan dalam solat. Sebab bacaan sama, feeling dia sama, kan? Jadi apa kata kita cuba ubah sikit. Ustazah akan bagi bacaan yang ringkas je untuk kita hafal insya-Allah. Tapi kalau memerlukan masa untuk hafal, tak salah pun kita nak amalkan yang biasa tu, tak ada masalah. Sebab yang kebiasaan yang kita baca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la pun Rasulullah baca juga dalam solat. Tak salah. Cuma kita jadikan dia sebagai nilai tambah bila kita tahu ada bacaan lain sebenarnya yang Rasulullah baca juga dalam solat ketika rukuk dan sujud insya-Allah. Okey, Ustazah kongsikan tentang rukuk. Okey, bacaan selain yang kita baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, disebutkan juga rukuk ni adalah satu rukun yang panjang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan panjangkan rukuk tu seperti mana Rasulullah panjangkan qiyam. Pernah dalam satu riwayat diceritakan Rasulullah qiyam lama membaca Rasulullah membaca surah Al-Baqarah dalam qiyam, dan Rasulullah rukuk lama masa tu seperti mana Rasulullah qiyam tadi tu membaca surah tu. Masya-Allah, kan? Dan disebut dalam hadis sekurang-kurang lafaz rukuk tasbih tu Rasulullah baca 20 kali tasbih. Subhanallah 20 kali. Kita 3 kali pun kita susah, kan? Tapi tak apalah. Mungkin sebab kita kurang penghayatan dalam solat, jadi kita tak rasa seronok lagi. Tapi nanti kita bila kita rasa lazatnya solat, seronoknya solat, kita akan seronok nak baca lebih daripada 3 kali insya-Allah. Okey. Lafaz yang pertama untuk rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, kepadamu aku rukuk. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerah diri. Khasha'a laka sam'i, khusyukkanlah pendengaranku. Wa basari, khusyukkanlah penglihatanku. Wa mukhi, khusyukkanlah mindaku. Wa azmi, khusyukkanlah tulang-tulangku. Wa asabi, dan urat-uratku telah khusyuk dan tunduk kepadamu. Tu panjang sikit. Nanti Ustazah akan bagi teks dia insya-Allah. Okey. Seterusnya bacaan yang lain yang boleh kita baca juga. Kalau ikutkan yang Ustazah kongsikan tadi tu adalah bacaan yang afdal menurut Imam Syafi'i, yang tadi tu. Jadi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Tu bacaan yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Okey. Seterusnya, lafaz yang seterusnya yang boleh kita baca ketika rukuk. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Maha suci Allah, Tuhan para malaikat dan roh. Pendek, kan? Ustazah pernah kongsikan dalam kelas sebelum ni. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Baca 3 kali. Rukuk. Allahu akbar. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh.
Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Okey. Seterusnya, lafaz yang ketiga, Rasulullah SAW juga seringkali membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Maha suci Tuhan dan pujian bagimu. Allahumma ghfirli, ampunkanlah dosaku ya Allah. Rasulullah kerap kali baca dalam rukuk. Okey. Dan selain tu, yang ni diceritakan, okey, yang Ustazah kongsikan tadi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah kerap baca doa lafaz ni ketika turun, selepas turunnya ayat Idza jaa nasrullah. Dan para sahabat, lepas turunnya ayat Idza jaa tu, para sahabat berkumpul dan dia orang tanya pendapat masing-masing. Apa pendapatmu mengenai surah tersebut? Ada sahabat kata tu tandanya kita akan capai kemenangan, Islam akan menang insya-Allah. Kemudian sahabat yang rapat dengan Rasulullah macam Umar Al-Khattab, dia kata sebenarnya itu tanda Rasulullah dah hampir meninggalkan kita. Dan disebutkan dalam riwayat Rasulullah kerap baca bacaan ni ketika akhir hayat baginda. Okey. Kemudian satu lagi, ketika solat malam, Rasulullah kerap kali baca bacaan ketika rukuk. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azamah. Maha suci zat yang mempunyai hak memaksa dan kekuasaan serta yang memiliki kesombongan dan keagungan. Rasulullah kerap baca dalam rukuk bacaan tersebut. Jadi itu saja untuk hari ini, insya-Allah. Nanti Ustazah akan hantar teks dalam bahasa Arab yang kita boleh rujuk semula dan kita boleh amalkan insya-Allah. Terpulanglah nak amalkan yang mana. Kalau boleh cuba variasi ataupun pelbagaikan bacaan kita dalam solat supaya kita rasa seronok solat insya-Allah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.